رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini dalam surah Al-Baqarah, My Quran Time. Baca, faham, amal untuk sama-sama kita melihat menyambung kisah semalam, kisah daripada Bani Israel yang telah pun kita pelajari, dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Ustaz saya. Alhamdulillah Ustaz ya. Saya butang pula cantik. Butang ni Ustaz ya. Masya-Allah. Okey. Jadi Ustaz pada hari ini Ustaz ya kita nak teruskan, dan hari ini kita akan baca Al-Quran ini ya, dan di hujung nanti kita ada kelainan sedikit. Oh subhanallah. Kelainan sedikitnya iaitu di hujung nanti tuan-tuan yang berada di rumah akan baca daripada awal sampai akhir halaman yang ada ini ya, bersama dengan Ustaz Tarmizi. Jadi awalnya kita baca, di tengah baca, di hujung pun kita akan baca, tapi kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Ustaz ya, dan juga doa kita hari ini Ustaz, jangan lupa doa ya. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu yang Engkau ajarkan kecuali yang Engkau ajarkan. Maha suci ya, maha sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan satu lagi doa, Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan ilmu kita pada hari ini, ilmu yang makin mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, untuk sama-sama kita terus bersama dengan Al-Quran. Jom kita baca Al-Fatihah bersama Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan surah Al-Fatihah, Ummul Quran, induk kepada Al-Quran, untuk sama-sama kita mengingatkan diri kita bahawa doa yang besar yang diajarkan oleh Allah kepada kita, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah, berilah hadiah hidayah kepada kami. Dan dalam halaman 8, 9, 10 ini Allah bercerita tentang nikmat hadiah yang besar kepada Bani Israel, juga kepada kita, agar kita dapat hargai dan jangan jadi seperti Bani Israel yang Allah beritahu kepada kita. Dan hari ini insya-Allah kita akan menyambung lagi apakah cara untuk mengelakkan kita jadi maghdubi alaihim waladdallin, orang yang dimurkai ya, dan juga orang yang disesatkan, iaitu bila beramal, kita beramal Ustaz ya, solat apa sebagainya, membina keluarga, membina syarikat, tetapi khawatir kita jadi orang yang sesat kerana tidak berasaskan ilmu yang betul. Rabbi zidni ilma. Jadi mari kita tengok apakah sinopsis ringkasan bagi halaman yang ke-9 pada ayat 58 hingga 60.
Kali ini kita akan menyambung bahagian yang kedua daripada 10 nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ya, kita akan melihat kisah ini apakah yang berlaku pada Bani Israel, dan kita nak lihat kepada diri kita, kaitannya dengan diri kita sebagai panduan jangan sampai kita dimurkai oleh Allah SWT. Dan kita ada satu ayat panjang ya Ustaz ya. Ayat 61 itu ketamakan kaum Yahudi ataupun Bani Israel ini, sebahagian kejahatan mereka dan hukuman kepada mereka. Apa yang mereka buat ya, bila dapat anugerah daripada Allah, apa mereka buat yang kita ingin ambil pelajaran pada hari ini. Jom mari sama-sama kita mulakan bacaan ayat 58 hingga ayat 60 dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi kurniakan kesempatan kepada kita, sahabat-sahabat yang berada di hadapan kaca TV, sahabat-sahabat Al-Quran yang bergabung di FB, jangan lupa untuk sama-sama kita sebarkan Al-Quran, kita share, kita tekan butang share, sama-sama kita sebarkan lagi Al-Quran untuk sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Kita bergabung sama-sama pada tengah hari ini, insya-Allah. Hari ini kita akan membaca muka surat ke-9. Masya-Allah. Semalam surat 8 Ustaz? Ya. Hari ini muka surat 9. Saban hari setiap muka surat setiap halaman Ustaz. Setengah juzuk dah kita, subhanallah. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT, nikmat Allah Taala berikan kepada kita, lidah kita dapat kita tuturkan kalamullah, mata kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, telinga kita pinjamkan untuk kita dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita hati yang dibaluti oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semua baca sama-sama dengan kita, bermula ayat yang 58 Ustaz 58 sehingga ayat yang ke 60. Baik, kita akan baca 1 2 3 ayat. Okey. Saya akan baca tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semua 3 ayat ini dengan menggunakan taranum, bacaan murattal, taranum Hijaz ya. Minat Ustaz dengan Hijaz. Minat ya. Masya-Allah. Saya nak ajak semua sahabat-sahabat, jom baca sama saya. Satu hari nanti kita jemput abang Hijaz kita. Ya, insya-Allah ya. Boleh minta dia baca. Betul, baru dapat Ustaz ya. Insya-Allah. Okey, baik, insya-Allah. Okey. Jom kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan ayat 58 hingga ayat yang ke-60 bersama dengan tuan-tuan sebentar tadi di mana pada ayat 58 ini menyambung lagi apakah nikmat-nikmat besar yang Allah berikan total jumlahnya ada 9, ada ulama mengatakan 10 Allah ingatkan balik ini yang seperti mana kita belajar semalam. Allah ingatkan balik agar apa? Bila kita banyak mengingat balik nikmat Ustaz kita bersyukur. Masya-Allah. Bila bersyukur Allah tambah lagi. Dan kalau katakan seseorang itu dah ingat dan tidak bersyukur, maksudnya ada something wrong. Ada sesuatu yang tidak kena. Itulah yang diajarkan dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi dalam ayat muka surat 8, 9, 10 ini Allah luaskan bagaimana pelaksanaannya Ustaz Jadi apakah antara nikmatnya? Dan ingatlah ketika kami berfirman, bila ada perkataan iz itu maksudnya sesuatu yang telah berlaku kalau iza perkara yang akan berlaku. Apakah perkara yang berlaku? Masuklah ke negeri ini iaitu Baitul Maqdis di Palestin. Di Palestin. Ni apa ceritanya ni? Kan? Bila cakap tentang orang Yahudi ini ataupun Bani Israel tuan-tuan sekalian, untuk maklumat, mereka ni amat-amat tahu tentang sejarah mereka. Jadi kalau orang Yahudi di Madinah itu bila diberitahu wa idh qul nadkhulu hadhil qaryah, mereka dah tahu dah ini mesti Palestin. Mereka dah tahu dah detailnya. Pasal apa? Mereka masuk ke sini selepas peristiwa apa? Peristiwa mereka itu berada di padang pasir selama 40 tahun. Masya-Allah. Kerana mereka ini buat perangai dengan Nabi Musa, buat perangai kepada Allah SWT, maka mereka ini diazab ataupun diuji dengan 40 tahun. Dia berlega-lega tak keluar-keluar daripada padang pasir tersebut, tapi akhirnya Allah selamatkan. Inilah peristiwanya, masuk ke Palestin, masuklah ke negeri ini Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat pelbagai makanan yang ada di sana sepuas-puasnya. Kalau di padang pasir tadi itu walaupun mencabar, tapi Allah berikan apa? Ghamam, ada awan yang meneduhkan, ada manna dan juga salwa, makanan khas untuk mereka, khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mereka masuk ke Palestin ini, ada seruan daripada Allah, makan, tak apa, makanlah apa yang kamu nak, haitsu syi'tum ragada. Macam perkataan ini Ustaz macam ketika Allah bercakap kepada Nabi Adam dalam syurga. Makanlah apa-apa. Kecuali wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua maksudnya bukan sekadar Nabi Adam dengan Hawa, jangan dekati satu pohon sahaja. Ada larangan kat situ. Maka di sini apakah seruan Allah? Boleh makan semua perkara ikut peraturan. Wadkhulul bab, masuklah kepada pintu nak masuk ke Palestin itu. Saatnya dia menghadap kiblat. Jadi kena sujadan tu maksudnya dia tunduk tunduk, sama ada yang kata sujud tapi lebih tepatnya adalah rukuk kalau ikut kepada pendapat ulama mufassir, macam rukuk masuk dan sambil bercakap hittatun naufir lakum khatayakum. Hittah itu maksudnya rasa minta pada Allah ampunkan dosa. Maksudnya dengan rasa rendah dirilah. Ini kaedah orang Islam, orang beriman, bila dia masuk ke sesuatu negeri, masuk satu negeri, terutama kalau kita bercakap tentang British ke apa ke, dia masuk satu negeri menjajah, dia dengan bongkak. Masya-Allah. Tapi orang Islam bila masuk satu negeri menyebarkan kebaikan, dia mesti dalam keadaan, kalau surah An-Nasr itu mesti dah dalam bentuk tasbih, memuji pada Allah. Di sini dengan kata hapuskan dosa kami, naufir lakum khatayakum, untuk ampunkan dosa kamu dan juga kesilapan kamu. Jadi apa yang berlaku kepada mereka ni ada yang buat, ada yang tak buat. Seperti biasalah, dia mula-mula dia buat perangai, kemudian diselamatkan, Allah bagi peluang, Allah maafkan lagi. Semalam kita dah belajar pada halaman ke-8, Allah selamatkan lagi, kemudian dia degil lagi. Allah selamatkan lagi, degil lagi Ustaz. Degil lagi tapi bagi yang ikut, Allah cakap apa? Wasanazidul muhsinin. Allah tambah lagi bagi orang yang buat baik, Allah tambah lagi dia punya pahala ketaatan dan rezeki je. Okey, itu ayat 58. Jadi yang degil tadi tu, fabaddalal ladzina zalamu, lalu orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan pada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang yang zalim itu kerana mereka. Mereka ni Ustaz bila dia dah degil tu, bila dia masuk tu, dia rasa dah selamat kan. Dia tak cakap hittah. Dia cakap habbah. Dia tukar sikit perkataan. Kalau semalam kita belajar ra'ina, dia jangan dicakap ra'ina pasal nanti dipanjangkan ai tu. Jadi ra'ina penggembalaku ataupun penggembala kami. Bukannya tolong beri perhatian pada kami. Berbeza. Jadi
yang Bani Israel ini memang ada kemahiran ini, iaitu dia main putar belitkan perkataan kerana hatinya itu ada masalah sikit. Masya-Allah. Nanti Allah beritahu, ya. Jadi di sini Allah kata ada orang yang menukar, mengganti, dan ini dikira sebagai kezaliman. Maka kesannya apa? Allah menurunkan rijzan, satu siksaan, satu penyakit daripada langit, bima kanu yafsukun, atas kerosakan, kefasikan mereka tidak ikut pada Allah SWT. Suka degil sangat kan. Allah suruh cakap hittah naghfir lakum khatayakum, dia cakap habba. Kemudian ada lagi surah sujud, ya, surah dalam rukuk itu dia mendongak, ya. Kemudian ada satu pendapat kata dia sepatutnya menghadap ke sana, dia pusing. Sepatutnya kepala ke depan, ini kepala belakang. Dia memang kalau boleh dia nak sakitkan hati Nabi Musa, ya. Tapi ini bukan masa kisah Nabi Musa, maksudnya ini bila dah 40 tahun itu Nabi Musa pun sudah wafat, ini dipimpin oleh pemimpin lain, ya. Jadi maksudnya ini generasi demi generasi ini kisah lama Allah bawakan kepada kita. Jadi apa poinnya? Apa poinnya untuk kita pada tahun ini Ustaz, ya, bila membaca ayat ini, ya Allah, janganlah aku jadi degil begini. Kan. Janganlah kalau orang kata jomlah jom pergi solat sekarang kan. Kau pergi dulu, aku cepat. Nak cakap bahawa tak payah pergi sekarang. Dia suka memanipulasikan perkataan, padahal hati ada masalah, ini kita tak nak. Kita harap kita dapat edarkan. Maksudnya macam seolah macam suka berdolak dalih, sah? Ya, betul. Berdalih sana, dalih sini, macam ada je alasan dia pasal dia nak dia sebenarnya pasal hati tu dia tak sejahtera, ya. Kalau hati sejahtera, ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah itu maksudnya dia nak minta tolong, ya Allah, tolong aku, lindungi segala masalah, taqwa lil muttaqin. Saya nak hadiah daripada-Mu, ya Allah. Jadi kita merendah diri. Tapi bila hati itu rasa dapat hadiah yang kita bincang Ustaz, ya, bila dapat hadiah, dia rasa hadiah yang Allah bagi ni tak macam yang saya nak, kan. Saya ada hadiah lain yang saya nak, yang itu yang menyebabkan mereka tidak mengambil manfaat daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas itu apa lagi yang diberi hadiah nikmat kepada mereka? Allah ingatkan lagi peristiwa air kepada mereka semua. Ya, kalau tadi ada makanan manna wasalwa pada muka surat 8 Ustaz, ya, ayat yang ke-57. Kali ini ada ayat 60 itu, dan ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ini satu mukjizatlah Ustaz, ya, dengan tongkat itu juga yang jadi ular tu. Maka memancarlah cahaya darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan membuat kerosakan. Ya. Jadi apakah poinnya? Nikmat seterusnya ialah mereka ni dah buat baik, kan? Dah minta ampun tadi tu. Tongkat kena dekat batu, Allah izinkan mukjizat terpancar air. Di sini digunakan perkataan fanfajarat. Fanfajarat. Maksudnya air melimpah-limpah kepada, dan ada 12 pula mata air, ya, tak adalah berebut-rebut Ustaz, ya. Kalau satu mata air dia bergaduh lagi ni, kan. Tetapi Allah membantu Nabi Musa, memberi rahmat kepada mereka itu dengan 12 dah siap-siap. Jadi masing-masing ambil kawasan masing-masing, tak bergaduh, ya. Tetapi ada lain perkataan dalam Al-Quran, fambajasat. Bajasat itu maksudnya air itu keluar sikit-sikit. Terpancar. Tak terpancar. Pasal waktu itu berbicara tentang waktu itu mereka buat perangai lagi. Ya, ini selepas khatayakum itu mereka minta ampun, Allah bagi rezeki mencurah-curah. Kesan kepada kita, kalau kita selalu minta ampun pada Allah, Allah akan beri mencurah-curah. Tapi kalau kita terlibat dengan perkara-perkara membawang, Ustaz, kan, Quran pun rasa macam dah lama sangat baca Quran ni. Jadi kat situ kita Allah beritahu bajasat pada mereka, dia akan menyebabkan kurang rezeki tersebut, ya. Jadi yang membuat kerosakan ini siapa? Mereka. Jadi itu sebabnya kita nak jadi orang yang baik, ya. Allah beritahu dalam ayat sebelum tadi 58, perkataan hari ini yang kita nak belajar adalah perkataan apa? Hasuna. Ya, ha sin nun, ya, banyak kali berulang dalam Al-Quran, 194 kali, ya, disebut dalam Al-Quran, dan maksudnya ialah baik ataupun membaiki, Ustaz, ya. Dalam Quran ada perkataan ihsan, ada perkataan apa lagi? Ahsanut taqwim, kan? Allah qad khalaqnal ahsanut taqwim. Jadi bila bercakap tentang ihsan ini, apa maksudnya? Satu, Hasan Aswahani menyatakan ada 3 jenis, ya. Baik dari segi akal,
baik dari segi hawa nafsu, baik dari segi panca indera. Ya, jadi apabila bercakap tentang hasan ataupun hasuna di dalam al-Quran, kebanyakannya bukan bercakap tentang baik, cantik, handsome di luar sahaja. Itu sebabnya Nabi Yusuf dalam surah Yusuf digelar sebagai muhsinin. Di sini pun Allah cakap akan ditambahkan kepada muhsinin, bukan sekadar di luar handsome. Biasa orang cakap baca surah Yusuf nanti nak anak handsome kan. Sebenarnya bukan sekadar itu, tetapi merujuk kepada kebaikan dalaman. Basirah, atas dasar basirah. Itu kata Asfahani, maksudnya berdasarkan pada panduan Al-Quran, boleh ikut Quran. Itu orang handsome yang sebenar-benarnya. Nah, lebih daripada itu, ihsan ini ya, lebih apa maksud ihsan buat baik dengan ibu ayah, dia berbeza dengan adil. Biasa orang cakap adil Ustaz ni kan. Adil ini kalau tuan-tuan di rumah katakan ataupun kita berjual belilah ya, kita jual beli kalau RM1 ya, RM1 dua biji kuih contohnya. Jadi kita bagi 2 biji kuih dan kita ambil RM1, itu adil. Ya. Tapi kalau ihsan, tuan-tuan yang berniaga sekarang ini ya, dia bayar RM1, kita ambil RM1. Kita bagi dia 3 biji. Masya-Allah. Itu ihsan. Peniaga ihsan ataupun mak dan ayah yang ihsan ya, dia bagi ekstra ya. Ataupun kalau bos yang ihsan, kuih dia tadi kan? Ya. Tadi kuih kan? 3 biji tu 3 biji. Takut apa. Okey. Dan kalau bos ya, dia kalau ihsan, dia kalau adil dia bagi je. Katakan dia bagi staff dia 2,000 kan? 2,000. Tapi kalau katakan dia ihsan, tak apalah, saya bagi awak. Jadi kalau katakan dah janji ihsan, dia akan buat lebih baik, Allah akan tambah lagi. Pasal dia tak kisah pasal diri dia, dia utamakan kepada orang lain. Jadi inilah yang kita lihat, dan itu sebabnya kita tidak mahu ubah-ubah. Kalau boleh sempat dengar satu lagi ayat Ustaz ya. Ayat 59 itu untuk pastikan kita tak ubah perkataan daripada Allah. Silakan. Insya-Allah. Terima kasih Fadil Ustaz. Saya baca ayat 59 mujawad ke murattal Ustaz? Yang ringkas yang tapi ringkas, mengingatkan. Kita baca ayat 59 murattal dengan taranum Hijaz lagi insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Mereka mendapat siksaan dulu. Kita nak memikirkan apa kaitan COVID-19 dengan ayat 59. Sebentar lagi, kita berhenti sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. InsyaAllah kita sambung ayat yang ke Okey, alhamdulillah kita bertemu balik dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, dan kita ingin meneruskan ya dengan sesi tajwid kita dahulu untuk kita sama-sama membaiki bacaan kita dan meneruskan perkongsian pada hari ini. Dipersilakan Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Khususnya sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, ramai sekali yang bergabung di Facebook sekarang, yang melihat kat Kecil TV pun ramai. Di Facebook kita pun subhanallah, ada yang dalam perjalanan nak balik ke kampung halaman, ada yang nak bercuti Ustaz, dan ada dikongsikan tadi ada sahabat-sahabat kita yang sedang dalam ferry pun ada Ustaz. Ferry. Allahu akbar. Terima kasihlah, berada di tengah lautan tetapi mendengar kalam ilahi. Subhanallah. Allahu akbar. Mungkin nak bercuti tu saya pun ada niat juga Ustaz. Subhanallah. Subhanallah. Tuan-tuan yang di rumah niat doakan saya dapat bercuti. Insya-Allah. Dan bila sebut tentang tajwid saya tertarik dengan ada penonton kita Nur Mursyidah
Maktuk saya umur 73 tahun. Oh, subhanallah. Sangat hebat dalam ilmu tajwid tetapi masih bersemangat mengikuti setiap ayat dalam bacaan kita ini. Setiap ayat yang diikuti dalam sesi kita. Terima kasih kepada Nur Mursyidah, sampaikan salam kami kepada Maktuk dan harapan barangkali cuculah Nur Mursyidah ni maksudnya Nur Mursyidah kata mudah-mudahan disampaikan usia maktuk dia sampai 604 muka surat. Oh, Allahu akbar. Amin. Kami pun doa sama Ustaz. Doakan untuk kami juga, subhanallah. Untuk kita baru bermula Ustaz ya. Musim 1 baru sekarang. Musim 1 baru, subhanallah. Okey. Jadi perkongsian tajwid kita pada hari ini, semalam kita telah berkongsi juga dan hari ini kita ingin melihat tentang hukum tajwid, iaitu bila kita baca al-Quran ni kadang-kadang kita ada baca salah, kita ada baca panjang, kita ada baca pendek kan. Jadi kita nak tahu bagaimana status ataupun bagaimanakah kesalahan-kesalahan dalam al-Quran, bagaimana adakah berdosa kita ataupun macam mana kita akan lihat sama-sama dekat kaca TV kita tentang hukum tajwid pada hari ini, iaitu kesalahan dalam baca al-Quran ada dua. Yang pertama lahnul jali dan juga lahnul khafi. Yang kita nak kongsi hari ini iaitu lahnul jali, kesalahan yang nyata. Apa dia? Berlaku apabila terdapat kesalahan pada sebutan huruf atau perubahan pada tanda baris, sama ada membawa kepada perubahan makna ataupun tidak. Yang penting jika kesalahan ini berlaku dalam bacaan solat secara sengaja, terutamanya salah dalam surah Al-Fatihah, maka dia boleh membawa kepada ketidaksempurnaan solat kita. Jadi kesalahan-kesalahan lahnul jali ni, kesalahan yang nyata ni, maksudnya orang awam pun dapat kena pasti Ustaz. Orang-orang awam pun dengar. Maksudnya salah baris. Contoh kita baca kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Orang pasan. Adik kita yang tadika pun pasan. Alhamdulillah. Kan? Ataupun contoh Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim. Itu tukar huruf ha dengan huruf ha. Kan? Jadi inilah kesalahan yang besar, kesalahan yang nyata yang berlaku dalam bacaan. Sama ada ia merosak kat mana, mengubah kat mana ataupun tidak merubah kat mana, tapi ia adalah kesalahan yang besar. Maka sahabat-sahabat al-Quran semua kena berhati-hati, mesti berhati-hati setiap kali membaca al-Quran, dan terutamanya mestilah ada gurulah yang menyemak ataupun ada kawan kita yang semak bacaan kita, insya-Allah. Masya-Allah. Okey, itu sebagai panduan Ustaz ya pada hari ini. Terima kasih untuk maklumat tuan-tuan ya. Kita terus memastikan jangan ada lahnul jali ya, kesilapan yang besar. Dia boleh mengubah maksud ya. Betul, dan kalau kita cakap tentang ubah maksud ini, kita dah belajar tadi. Betul, bahawa bagi Bani Israel ini diingatkan katalah hittah tapi dia tukar jadi habbah. Dia bunyi macam ada tu, ada ha sikit ke apa ke, tapi sebenarnya dalam hati itu dia akan memberi kesan. Jadi kalau kita silap, satu kita tengah belajar, teruskan pembelajaran, tapi jangan sampai silap kerana ada agenda. Itu satu hal. Kan? Itulah yang berlaku pada Bani Israel bila dia suka guna perkataan ra'ina bukan unzurna yang kita belajar sebelum ini. Maksudnya dia suka ubah-ubah. Zaman sekarang ini yang kita bincang sebelum ini Ustaz ya, dia daripada BABI jadi BABAS. Dia akan cakap pada adik-adik kan, dia cakap kau ni babas contohnya kan, tapi sebenarnya hati itu nak cakap benda lain. Itu adalah teknologi teruk yang ada daripada Bani Israel yang kita tidak mahu ambil ya, ubah-ubah untuk nak menyatakan bahawa saya bukan cakap BABI, saya cakap BABAS, tapi sebenarnya Allah lebih mengetahui hati kita semua. Baik, jadi kita akan menyambung. Sebentar tadi kita habis selesai pada ayat 60 ya. Kita nak ulang balik Ustaz ya, ayat 60 ini kerana selepas itu kita nak lihat kepada ayat 61 yang agak panjang ya. Peristiwa apa? Peristiwa tentang mereka ini dapat makanan manna wassalwa dan mereka dapat air. Kita baca dulu pasal air ini pada ayat 60 Ustaz ya. Silakan. Ayat 60 Ustaz. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
Sadaqallahul azim. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 60 ini bercerita sebagai pasangan kepada Manna wa Salwa, makanan dah ada, ya, Allah bagi air. Pasal antara isu di peringkat antarabangsa yang menyebabkan orang antara negara boleh bergaduh Ustaz, ya, international relationship, ialah air. Ya, dia sebuah negara tu kalau isu air saja dia boleh bergaduh. Betul. Ya, dan kalau siapa yang menguasai air, ya, teknologi air, sebenarnya salah satu daripada saya pernah baca daripada Israel, mereka amat bangga pasal mereka meniru pada Nabi Musa yang isu bagi air pada dua perempuan tu kan. Dan kemudian dia buat teknologi artificial intelligence untuk, okey, katakan ada tanaman, dia jual teknologi ini di India, ada tanaman, okey, yang ini perlukan 2 mm, yang ini 2 mm, ini 3 mm, dia ada teknologi untuk memastikan air diberikan pada tumbuh-tumbuhan dengan artificial intelligence. Masya-Allah. Dan dia berbangga, dia kata pasal dia mengikut Nabi Musa. Sampai tahap begitu sekali, ya. Tapi lebih daripada itu, apakah yang Allah berikan? Allah beri air fanfajarat dalam ayat 60 ini cukup untuk mereka, lebih daripada apa yang mereka perlukan, kerana mereka baru sahaja meminta ampun, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang kita boleh belajar daripada ayat 60 selepas hadir ayat 59? Ayat 59, rijzan ini satu penyakit yang kena pada mereka di Palestin. Kalau ikut pada tafsir Al-Munir, 70,000 orang meninggal waktu itu, pandemik. Dan zaman sekarang Ustaz, kita ada satu pandemik namanya COVID-19. Ya, yang kita bila tengok balik bahawa kita harap Allah tidaklah beri pandemik itu terus dan terus, ya, tetapi kita kembali balik pada Al-Quran ini pun kerana pandemik COVID-19. Masya-Allah. Dan selepas bercakap tentang pandemik, biasanya orang cakap tentang cukup tak cukup. Ya, Ustaz. Duit dan makanan dan minuman. Allah kata di sini kerana mereka ini sudah bertaubat, Allah beri cukup dan melimpah-limpah kepada berapa kabilah? Kepada 12 kaum Yahudi ataupun Bani Israel pada waktu ini. Nak ceritanya pada kita tuan-tuan, apabila kita terlibat, ya, dengan COVID-19 ini, kita akan bimbang tentang ekonomi bagi negara, bagi keluarga, bagi syarikat kita. Tetapi kalau kita kembali pada Allah, Allah boleh bagi seperti Nabi Musa, ya, dan Masya-Allah. cukup. Betul, ya. Masya-Allah. Tapi kena ingat, bila makan dan minum ini min rizqillah, jangan di hujung itu jangan melakukan kejahatan. Wala ta'thaw itu maksudnya ialah kerosakan dalam minda. Ya. Dalam minda tu ada rasa nak dengki dengan orang lain, jangan rasa nak jatuhkan orang lain, dan perkara itu kalau kita jaga, ya, fil ardi mufsidin, Allah cakap tentang jangan buat di muka bumi ini kerosakan. Apa maksud mufsidin? Dia bukan sekadar kerosakan untuk diri sendiri saja, Ustaz. Yes, ya, dia kalau fasik itu untuk diri sendiri, tetapi bila mufsidin, dia buat kerosakan di atas muka bumi, melibatkan orang lain. Allahuakbar. Jadi itu yang menyebabkan mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kalau nak rezeki kita cukup dan lebih melimpah-limpah selepas pandemik yang ada ini, caranya ialah kita mestilah kembali sebagaimana tuan-tuan baca Al-Quran, kita istighfar, kita mengaku bahawa ya Allah, selama ini saya kurang masa dengan Al-Quran, kurang beri perhatian pada Rasul, tapi kali ini tahniah saya ucapkan pada tuan-tuan, dan kita doa istiqamah sampai ke hujung usia kita, insya-Allah. Dan pada ayat 61 itu bercakap lagi sekali. Mereka dah okey, dah dapat rezeki Ustaz, ya. Buat perangai lagi. Allah. Buat perangai lagi. Biasalah kan, dia bila dah kena satu ujian, dah okey, ya Allah, masuk ujian kan. Bila dah dapat tu dia get back balik, ya. Kita harap kita tak jadi begitu. Amin, ya. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan dengan hanya makan satu jenis saja. Mana wasalwa, asyik makan ni je Ustaz. Mulalah kan. Dia mulalah cakap. Dia kata apa? Boleh tak bagi kami mohonkan pada Tuhan? Dia bukan nak mohon sendiri, dia mohon pada Nabi Musa. Masya-Allah. Mengapa? Pasal dia tahu dia buat perangai, degil kan, tapi nak macam-macam. Ya, jadi minta pada Nabi Musa, minta apa? Yang pertama sayur-sayuran, ya, timun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Masya-Allah. Ya, macam-macamlah, baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mana pula dia tahu nama-nama ini semua? Pasal ini makanan mereka ketika ditekan, zalimi oleh Firaun. Masya-Allah. Itu makanan mereka. Ya. Jadi di sini sebenarnya kata Nabi Musa, kamu nak tukar ke dengan sesuatu yang lebih rendah? Dah dapat manna wasalwa, ya, dia nak makan bawang, dia lebih kurang zaman sekarang Ustaz, orang dah bagi buffet apa sebagainya, dia cari ni
saya tak nak makan kat sini lah. Saya nak cari kedai yang ada budu. Allah. Contohnya bukanlah budu tu tak bagus. Betul, ya. Tetapi dia tak menghargai apa yang ada sekarang. Dan bila tak menghargai itu sebenarnya ia menjemput kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Nabi Musa ihbitu ya misran fa inna lakum ma sa'altum. Kau pergilah balik ke kota, pergilah keluar kan, nanti kau jumpalah apa yang kamu nak tu. Ya, dan kemudian apa, kesan daripada kita tidak bersyukur dengan apa yang ada. Waduribat alaihimuz zillah. Pertama pada Bani Israel ini kehinaan, yang kedua kemiskinan, yang ketiga kemurkaan daripada siapa? Kalau dulu dimurkai Firaun, kan, itu okeylah tu kan, kemurkaan daripada Allah. Pasal apa? Tidak bersyukur dengan hadiah daripada Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Allah ceritakan mengapa mereka dapat kehinaan, dapat kemiskinan, dapat kemurkaan ya oleh dunia ya daripada Allah, spesifik daripada Allah, pasal mereka ini kufur pada ayat Allah dan mereka itu membunuh nabi-nabi mereka. Masya-Allah. Zaman sekarang Ustaz sebenarnya tak ada nabi ya. Tetapi ada ulama warasatil anbiya, ada negara-negara umat Islam yang dia nampak ulama tegur saja kan. Terus tak muncul dah dekat TV. Ya, yang harapnya tuan-tuan doakan kita masih lagi boleh muncul, kita berkongsi perkara yang benar. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka ini memang derhaka, mereka memang melampau batas yang kita tidak mahu. Ya. Tidak mahu jadi begini. Yang kita doakan agar ayat 61 ini sebagai pelajaran penting Ustaz ya, membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Mari kita sama-sama perhatikan 3 resolusi. Yang pertama, daripada ayat 58 ya, apakah resolusi yang kita boleh perhatikan? Iaitu kita ingin memastikan bahawa ingat kisah generasi terdahulu agar menjadi iktibar. Ya, Allah bercakap id itu sahaja, maksudnya tolong perhatikan balik kisah orang terdahulu. Jangan sampai kita ulangi balik bila ada perkataan hittah, ada lagi dah selamat dah ni, masih lagi nak melawan. Ya, yang pertama. Yang kedua, laksanakan ihsan ya, kebaikan yang lebih daripada adil tadi tu yang kita dah belajar dalam ucapan dan perbuatan. Orang mungkin cakap tak baik dengan kita, tapi kita tetap juga balas dengan ihsan ya. Walaupun kita boleh balas balik, tetapi kita tahu bahawa Allah akan beri ganjaran kalau kita berlaku ihsan. Dan satu lagi, kalau meninggalkan jihad ataupun perjuangan akan menyebabkan kita lemah dan hina ya, itu sebabnya kita kena berjuang. Kalau katakan walaupun tadi cakap satu makanan saja, tak ada bawang, tak ada apa sebagainya, janganlah perkara kecil-kecil itu menjadi fokus dalam hidup kita, tetapi teruskan perjuangan. Ini perkara dah besar dah ni, bersama bersama dengan Musa ya. Tetapi tetap juga ya. Dan menariknya kalau kita perhati tadi Ustaz ya, macam macam mana boleh Nabi Musa timbul balik pada ayat 61? Ayat 58 itu sebenarnya mereka masuk selepas dah dekat padang pasir itu. Nabi Musa dah wafat. Untuk maklumat tuan-tuan ya, Quran ni tak disusun macam buku sejarah. Dia disusun untuk pelajaran ya, pelajaran kita. Jadi dia tak semestinya mengapa Nabi Musa muncul balik, Allah flashback balik. Pasal apa? Pasal salah satu flashback penting ayat 61 itu, janganlah titik bengik kita berbeza pendapat, mempersoalkan. Banyak lagi perkara yang perlu kita usahakan, iaitu memperjuangkan ayat Allah dan memperjuangkan mesej daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah perkongsian muka surat 61 Ustaz. Ustaz sebut tadi banyak cerita pasal teknologi tadi, kebun-kebun dan sebagainya. Saya tertarik dengan sahabat Al-Quran kita Puan Normah Sharif. Ustaz tahu Ustaz? Kami melihat sekarang ni dari kebun sawit. Kebun sawit. Subhanallah. Teman suami baja, tabur baja. Masya-Allah. Alhamdulillah, line sangat clear. Allahu akbar. Kita doakan ladang sawitnya menjadi ya, kerana kalau kita tengok tadi kan rezeki tadi itu mencurah-curah, air mencurah-curah selepas mereka beristighfar. Puan banyak mengambil istighfar, banyak ingat Allah sambil mendengar Al-Quran dibaca. Satu lagi Ustaz yang saya tertarik ni, Cik Puan Mai Kasum ni, anak-anak taska sedang rehat sekarang, tengah tidur. Kami para guru petugas tengok Quran time. Allahu akbar, masya-Allah. Terima kasihlah. Taska mana tak disebutkan kat sini. Jadi tahniahlah, terima kasih kerana bergabung dengan kita dan sahabat-sahabat kita banyak Ustaz. Dan saya ingat Ustaz, kita
nak ucapan sama, khas ya, ucapan khas kita ucapan lah khas Ustaz. ni penting Ucapan khas kita untuk Ustaz. guru kita ya. Ya, sahabat untuk guru kita ni Untuk guru kita. sedang bersama dengan kita dan saya rasa dalam perjalanan juga. Untuk Bertemu dengan ibu. Bertemu dengan ibu tercinta. Jadi kita nak ucapkan Silakan Ustaz, ucapannya. Kita nak ucapkan sana helwa. Selamat ulang tahun kelahiran buat sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali yang ke berapa belas? Jangan berapa belas tu. Ya, nanti kena teks Ustaz Tirmizi yang ke berapa. Mudah-mudahan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Allah SWT terus kurniakan rahmat, kesihatan, panjang usia untuk boleh kongsi lagi ilmu dengan kami. Hadiah ini ya. Ya, dengan hadiah subhanallah. Subhanallah. Masya-Allah, masya-Allah. Selamat happy birthday. Happy birthday Ustaz Tirmizi kita, subhanallah. Hati-hati tu kalau tengah buat kereta, hati-hati. Baik. Moga selamat sampai insya-Allah. Sebabnya kita nak berdoa agar Ustaz Tirmizi terus dapat menyebarkan hadiah ya, dan juga tuan-tuan juga ya dapat hadiah-hadiah hidayah daripada Allah SWT agar kita tidak mengulangi kesilapan generasi terdahulu. Betul, Ustaz. Kita silakan Ustaz untuk membacakan doa insya-Allah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم يا الله يا رحمن ويا رحيم kami menadah tangan memohon ke hadratmu ya Allah agar diampunkan dosa-dosa kami, diampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami, diampunkan dosa-dosa ibu dan ayah mertua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, kurniakan rahmat dan juga petunjuk hidayahmu kepada kami ya Allah. Moga-moga tertanam dan hidup dalam diri kami sifat syukur kepadamu ya Allah, sifat suka berinfak pada jalanmu ya Allah, sifat suka memaafkan dan juga memohon maaf ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, fasihkan lidah kami membaca kalammu Al-Quran. Kurniakan kesempatan buat kami untuk mempelajarinya ya Allah, sebelum usia kami, kehidupan kami ditamatkan olehmu ya Allah. Justru ya Allah, kurniakan kepada kami kekuatan, kesihatan, semangat dan juga keberkatan masa kami untuk kami terus mentadabbur dan juga belajar ilmu-Mu ya Allah. Jadikan telinga kami telinga yang suka mendengar alunan bacaan Al-Quran, mata kami mata yang suka membacanya yakni Al-Quran, tangan kami tangan yang membelik mushaf Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Perkenankan doa kami ya Allah, perkenankan doa kami ya Rahman, perkenankan doa kami ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa dan juga doa tadi juga kita doakan pada Ustaz Tirmizi yang dalam perjalanan dengan Ustaz Tirmizi mengajar Al-Quran sebagai hadiah. Sebabnya pada hari ini tuan-tuan di hujung nanti tuan-tuan akan membaca Al-Quran bersama dengan Ustaz Tirmizi satu page, satu halaman terus. Jadi tuan-tuan bersedia tapi sebelum kita baca bersama-sama di akhir nanti kita nak mengumumkan tentang wakaf untuk ummah sebagai satu usaha berterusan yang kita ingin laksanakan bersama tuan-tuan untuk sama-sama kita memegang, menggendong mesej Allah ini. Kita ingin sebarkan cahayanya, kita ingin kalau boleh
dengan hidayah hadiah Allah ini, maka kita diberikan ya kalau tadi Nabi Musa dapat 12 ya anak mata air tadi itu mata air, maka kita akan dapat banyak rezeki yang paling besar di dunia ini, hidayah untuk membawa hidayah kita sampai ke syurga. Jadi tuan-tuan boleh wakaf Al-Quran untuk ummah, untuk kita bawakan mushaf-mushaf ke pelbagai lokasi dengan nombor yang tertera sebentar tadi. Dan yang keduanya, kita mengumumkan sahabat Al-Quran, Ustaz. Silakan Ustaz, sahabat Al-Quran. Kita nak jemput sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk sama-sama bergabung dengan kita di Facebook Sahabat Al-Quran ataupun di platform rasmi kita. Kita ada YouTube My Quran Time Official, kita ada Facebook Sahabat Al-Quran My #Quran Time, kita ada Facebook My #Quran Time, kita ada Instagram My Quran Time Official. Jadi saya nak jemputlah sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk bergabung kat situ, nak tanya soalan ke, nak bagi komen, nak bagi rumusan ke apa ke, ataupun nak minta taranum apa ke, dipersilakan dekat situ insya-Allah. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, itulah aktiviti yang boleh diteruskan selepas sahaja kita mengikuti My Quran Time ya. Untuk kita terus belajar mengajar Al-Quran. Jadi tuan-tuan jangan tutup lagi mushaf ya, kerana selepas ini tuan-tuan akan baca bersama baca bersama. Dan siaran ulangan kita bagi program ini seperti biasa. Ya, pukul 5 petang ya, pukul 10 malam dan pukul 6 pagi. Mungkin bagi tuan-tuan ada yang terlupa pula kan, okey, ataupun tertinggal ataupun nampak macam saya kena ulang baliklah bacaan ataupun nota, boleh saksikan ya. Dan masih lagi ada di Facebook TV Al-Hijrah. Jadi kita bertemu lagi pada hari esok ya. Kita selesai saja saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz akan mengalunkan bacaan. Tuan-tuan baca bersama agar kita mula dengan Al-Quran, kita akhiri dengan Al-Quran. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم